Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Kepada yang saya hormati Saudara Pengurusi Nebe pihak Oboto, ahli panel ketiga Ustaz dan Dr. Bomo Muhammad Daud dan Ustaz Ahmad Khoya dan Ustaz Abdul Rahman Capakia, ibu bapa, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita pada malam ini diberi kesempatan oleh Allah SWT supaya kita berada dalam majlis yang selesa ini, walaupun sebelah petang itu nampak agak kata hujan, tapi sekadar kata nak menyejukkan perasaan kita saja. InsyaAllah dalam masa sekitar tak lebih daripada 35 minit ataupun 40 minit saya ditugaskan untuk nak buayak bagi kepada adik kakak kaum muslim muslimat mengenai apa yang berlaku di dunia sekarang ni. Jadi kalau nak heret mari cerita hak dunia agak panjanglah, tak padan dengan setengah jam tu. Dalam sekitar 30-35 minit tu tak padan. Tapi saya nak ambil seberapa ringkas. Nak oyak hak besar-besar sahaja. Nak oyak hak besar-besar sahaja setelah daripada kita dengar daripada 3 ahli panel mengenai Ramadan, mulai bulan puasa, dan kita cubalah ambil peluang bulan puasa ni untuk kita nak menghakis, nak hapus di kita selaku orang yang banyak berdosa ni. Jadi kita ni layak untuk nak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala akan serah kepada kita Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadana ilaina. Ya Allah, berikanlah Ramadan sepenuhnya kepada aku, dan biarlah aku ini mampu membakti, melakukan amal ibadah, banyak berzikir, banyak berdoa untuk bulan-bulan Ramadan ini, supaya aku boleh masuk ke dalam hamba-hambamu yang banyak bersyukur dan banyak bertaubat dan banyak beristighfar. Karena setiap malam pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala dia ada hamba-hamba dia yang duduk masuk neraka dah. Masuk neraka dah hamba-hamba dia ni. Jadi masuk neraka banyak dah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ada memerdekakan hamba-hamba dia tu daripada api neraka. Allah, jadi sangat besarnya. Jadi kita ni kalau tak temu Ramadan juga, boleh jadi tak ada peluang langsung untuk kita nak teluh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ada Ramadan, karena Tuhan tu dia dok pelepah semua, thai semua, jadi orang lepas daripada api neraka semua. Walillahi utaqa. Utaqa ni maknanya orang yang merdeka daripada api neraka. Orang masuk neraka dah. Kena masuk kena keraksing. Kena hukum masuk neraka dah, tapi Allah boleh cabut lagi daripada api neraka itu untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini pada malam ini dan seluruhnya, jadikanlah kami ini sebagai orang yang merdeka daripada api neraka. Pada malam mula-mula lagi dah. Kita ni kena berdoa dah. Malam ni esok ni kita tengok anak bulan. Kalau nyo nampak esok tu, pada malam tu selalu dah maghrib tu berdoa, selalu dah dengan doa ni. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ataupun Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakanlah aku ini daripada api neraka. Bukan aku saja, kami, anak-anak kami, keluarga kami, ayah dan ibu, keluarga, waris-waris, ahli kampung, dan muslimin semua. Wal muslimina wal muslimat minan nar, daripada api neraka. Kita kena doa hak ni insya-Allah. Dengan program Ramadan yang telah dijanjikan oleh Allah, yang sama-sama kita dengar pada malam ni, insya-Allah kita akan menjadi orang baru, menjadi orang yang suka untuk nak buat ibadat, dan menjadi orang yang diproses oleh madrasah Ramadan, oleh perancangan Ramadan, yang bukan hanya semata puasa di siang hari saja, tetapi kita dipenuhi dengan program-program yang mari sekaligus dengan Ramadan. Kita terimalah wahai muslimin muslimat, kata Ramadan ini bukan puasa saja.
tetapi dia mari dengan seguguh. Nah, kita kena main dengan seguguh supaya dengan ubat cuk dah. Nah, supaya dengan ubat cuk. Jadi kalau mari ubat cuk, bomo dia tahu. Nah, bomo Mamak Daud dia tahu kata kalau jenis masa beri ubat cuk, nah 3 butir, 4 butir, 4 jenis ni kena makan sekaligus. Nah, makan sutir, tinggal lagi 3, tinggal lagi 4, penyakit dah ada situ. Juga Ramadan. Supaya dengan Ramadan hak doktor duduk sebut saat ni, Ustaz Meh, Capakia duduk sebut, Ustaz Mak Khoya duduk sebut tu sekaligus mari. Daripada buka puasanya, daripada solatnya, daripada berzikir, daripada berdoa, daripada qiyam, daripada baca Quran, daripada siamnya, daripada sedekahnya, kesemuanya itu merupakan gugusan. Nah, seguguh yang mari dan diakhiri dengan iktikaf di 10 akhir. Semuanya ini merupakan dia panggil ubat cuk ada dalam bulan Ramadan, dan kita jangan ambil sutir, kita jangan ambil 2 butir, 3 butir saja, tapi kita kena ambil semua. Seguguh ambil sekaligus. Dan kalau kita ambil seguguh, insya-Allah maka dia akan menjadi ubat yang mujarab yang boleh melepaskan kita daripada api neraka, dan dia akan menjadi satu junnah seperti mana yang disebut oleh Ustaz Abdul Rahman tadi, kata jadi pagar. Nah, pagar ni dia kena ada besi, kena ada seming, kena ada air, kena ada pasir, nah kena ada macam-macam dia nak jadi pagar ni lah ni. Nah, tu dia. Jadi kita nak ambil pasir saja tak boleh. Nak ambil air saja tak boleh. Nah, nak jadi pagar. Tapi kita kena ambil sekaligus selalu dah. InsyaAllah kita berdoa semoga Allah SWT panjangkan umur kita sampaikan kita boleh menikmati rahmat-rahmat Allah sepanjang bulan Ramadan ini. Cuma dalam Ramadan juga kita juga boleh tahu kata Allah Subhanahu Wa Taala ni merancang untuk nak memasukkan hamba dia dalam syurga. Nah, Tuhan duk merancang dah. Nah, siapakah ada dalam sepotong hadis berkata Iblis, qala Iblis, ya Rabb, wahai Tuhan. Nah, Iblis pun dia sumpah dengan Tuhan juga. Kita ingat molek, kita jangan lebih pada jangan jadi lebih daripada Iblis. Makna waktu sumpah dengan orang lain. Iblis ni dia bersumpah dengan Allah juga. Ya Rabb, wahai Tuhanku, wa izzatuka, demi kemuliaanmu. Demi kemuliaanmu, la abrahu aghwi ibadaka, aku akan sentiasa menipu hamba-hambamu, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selagi mana roh-roh mereka itu berada di dalam jasad-jasad mereka. Maknanya Iblis ni dia bersumpah dah di hadapan Allah, selagi mana hamba-Mu wahai Allah, selagi mana anak Adam masih hidup, selagi mana anak Adam, roh-roh anak Adam duduk dalam tubuh jasad, nescaya aku akan sentiasa, aku tak berhenti untuk nak menipu hamba-hamba-Mu, wahai Tuhanku. Jadi daripada sini maknanya bulan puasa pun dia tipu juga. Kita jangan silap faham. Jangan silap faham kata bahawa bulan puasa tu syaitan Iblis tu la fakron, tak tipu kita. Tak. Tipu. Cuma peluang untuk dia nak menipu tu kurang sikit. Kerana dia dibelenggu, dia dirantai, wasuffidat maradatus syayatin. Tu ya. Dia nak kelan wai ni mai Isra men pekati. Peluang untuk dia nak menipu tu susah sikit, tengok. Nak pergi makan tengah orang malu. Nah, lama-lama sekali mari juga sejik, orang duduk perhati tengok. Dia kena pergi juga. Nah, mula-mula tu penuh. Nah, ya kerana apa? Kerana macam-macam lah, kita pun semangat ke apa semua dah. Tu dia nak ayat kata pada bulan puasa ni pun Tuhan ataupun Rasulullah tak ayat kata syaitan tu tak tipu. Syaitan tipu. Hasil daripada doa ni. Iblis ni dia bersumpah siap dah. Nah, la abrahu aghwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Selagi mana roh-roh hamba-Mu ada di dalam tubuh badanmu, aku akan sentiasa menipu dan menggoda mereka. Faqala Allah Subhanahu wa taala, maka berkata Allah, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan aku dan kebesaran aku,
la aghfiru lahum. Aku akan sentiasa la azalu aghfiru lahum. Aku akan sentiasa mengampun kepada mereka mastaghfaruni, selagi mana mereka beristighfar dan minta taubah kepada aku. Tengok. Supah dua jenis. Jenis iblis tu dia supah nak tipu semua anak Adam, dan Allah Subhanahu wa taala dia juga bersumpah dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, kata dia juga akan sentiasa mengampun, dia juga akan sentiasa memberi keampunan, beri maaf kepada siapa sahaja yang minta ampun. Madamus mastaghfaruni, selagi mana mereka beristighfar kepada aku akan sentiasa beri ampun belaka kepada hamba-hambamu. Jadi kita tengoklah pada bulan puasa ni nak jadi hak mana. Kita tong lihat kang, kita nak duk balik mana? Kita nak jadi hamba iblis ke kita nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala? Tiap-tiap orang kita tengok. Kalau nak jadi hamba iblis, dia jadi hamba pentat rapcai kong iblis. Dia duduk jadi, marilah bulan puasa gapo pun, dia duduk jadi hamba iblis situ. Tapi kalaulah dia tu menjadi hamba Allah, menjadi hamba bakti kepada Allah, ibadullah, ibadur rahman, maka dia juga akan berada di program dengan Allah SWT. Semua tu dosa belaka. Dia diampun dosa belaka dah. InsyaAllah kita kena pilih. Bulan puasa ni kita kena pilih. Nak duduk dalam kai mana? Nak duduk dalam park mana? Ikhwan wal akhwat, ibu bapa yang saya hormati sekalian, sebahagian daripada program-program Ramadan, kita kena padu tentang nasib-nasib umat Islam sedunia. Terutamanya untuk tahun ni saja ni, kalau adik kakak serung ingat masa tahun baru ni, sebelum pada tu 2 tahun dah tu, kita buat program macam-macam dalam berpuasa. Terutama kita kutip dermo pergi di Turki, pergi di Suria, pergi di Turki bulan-bulan puasa ni. Untuk tahun ni kita telah pun sepakati, kita telah pun mesyuarat kata kita tidak ada perancangan untuk ke Syria, kita tidak ada perancangan untuk Gaza, untuk Palestin, tapi kita akan adakan program minta bantuan ramai-ramai untuk nak membantu saudara kita di Rohingya ataupun di Arakan. Tu ya. Alhamdulillah sekarang ni ada dah wakil kita pergi masuk di Rohingya dah. Abdul Aziz Tadein. Duk jala, dia orang Setun asalnya tapi dia duk di jala. Duk jadi biasa jadi Pradhan Yomoto di radap Pratet Thai itu. Sekarang learning dia duduk di Yangkung baru. Yangkung tak ada masuk Rohingya. InsyaAllah dia akan masuk di Rohingya bersama dengan rombongan memberi bantuan kemanusiaan dengan orang-orang Malaysia, MAPIM dan sebagainya. Dia akan masuk di Rohingya dan mungkin dia akan poso di Rohingya itu sekitar seminggu dan dia akan balik. InsyaAllah bawa berita kepada kita. Dalam bulan puasa tu dia akan cerita. Kita dah buat dalam 3-4 minggu dulu di Jala, kita boleh kumpul duit sebanyak 500,000 lebih pada malam tu saja. Alhamdulillah. Jadi mungkin adik kakak serung pun pergi di Jala tu. Di Muang Mai. 500,000 lebih. Dengan White Channel pula tambah pula 200,000 lebih dengan melalui White Channel. Ada lain lagi orang rekod bakok. Tambah lagi. Jadi boleh dalam sejuta apa Baba Rashidi? 1,200,000 gitu dah. Lebih kurang 1,200,000. Kita wagi hot trade ni hot mula-mula tu dalam sekitar 800,000 lebih. Kepada saudara Bang Rashid. Bang Rashid dia wagi 800,000 lebih. Dia kata berapa puluh juta cak tak tahulah. Dia mikul juga duit tu. Banyak dia atas duit. Dia tak rasa tengok lagi duit banyak lagi tu. Berjuta tak tahu berapa puluh juta tak ingat. Ustaz pun tak ingat dah dia buat tulis mari. Cat dia panggil cat. Pak kita ni kok lah. Tu dia. Jadi supaya ustaz wagi di Turki, di Suria tu kita wagi dengan dolar ataupun wagi dengan
apa dia euro ni, duit euro ni sikit lah. Sikit lah. Sejuta dia ni sikit sangat ya. Moga apa dia $1 30 kok tak itu kan. Dia ni satu kok tak tahu berapa cak. Jadi banyak puluh juta benar. 800,000. Tapi insya-Allah kita harap doa kata semua skop sama hak kita beri tu sapa kepada saudara kita di Rohingya. Bapa kita boleh utamakan kepada saudara kita di Rohingya? Allahu Rabbi, cuba kita pergi dengar nasyid selalu dah, hak nombor 3 dah. Pasal apa dia Sabri. Cuba pasal kita dengar. Saya malam ni tak ada, ustaz pun terlupa nak royak apa kita cada apa dia clay tu. Kita ada belaka cukup, tapi mungkin kerana hujan ke apa tak ada nak berayak nak berayak. Kita boleh dengar saja jadilah. Kalau ada tu boleh kita tengok dengan gambar dan sebagainya. Cuba kita dengar bagaimana rintihan dan orang anak-anak muda kita apa dia buat satu nasyid dan satu lagu untuk nak beritahu keperitan dan kesusahan, kesengsaraan, kezaliman yang mereka duduk kecak tiap-tiap bulan bertahun-tahun, 50-60 tahun dah di bumi yang bernama Arakan oleh orang Rohingya. Cuba kita dengar.ไม่มีแผ่นดินไม่มีบ้านเรือนให้อาศัยไม่มีจุดหมายไม่มีปลายทางที่ไปทิ้งถิ่นฐานเกิดมาหวังชีวิตข้างหน้าที่ดีหวังวันพรุ่งนี้คงเป็นวันที่สวยงามร้อนแรงลดลีสมสารจากที่เกิดมาหวังใครเมตตาขอเพียงอาศัยพักพิงแต่ในความเป็นจริงชีวิตนั้นช่างโหดร้ายกลายเป็นสินค้าซื้อขายไร้ค่าความเป็นคนโรฮิงญาหยุดซ้ำเติมหยุดย่ำยีพวกเขาก็มีหัวใจมีทุกข์จะปวดร้องไห้ก็เป็นเหมือนดังเช่นเราค่าของความเป็นคนใช่ว่าเราสูงส่งกว่าเขาศักดิ์ศรีมนุษย์เทียมเท่าเรากับเขาไม่ต่างกันหยุดทำเหมือนเป็นผักปลาหยุดขายข้าเหมือนดังเป็นทาสแค่เพียงให้ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันไม่มีแผ่นดินไม่มีบ้านเรือนให้อาศัยไม่มีจุดหมายไม่มี begitulah dah kita dengar daripada cukup sekadar tu dah. Kita dengar isi apa dia daripada anasyid tadi tu, kita boleh tahu kata mereka ini tidak ada rumah, tidak ada tempat, tidak ada tanah air untuk mereka nak boleh hidup seperti manusia biasa. Rohingya ni satu bangsa. Arakan nama satu negeri. Buat kita jangan peling lah. Supaya tu. Kalau kita nak banding dengan Melayu juga, Melayu tu jadi bangsa dah. Kalau negeri, pergi tengoklah Taning.
Taning negeri masa dulu. Nah itu. Tu dia. Support juga dengan Arakan. Arakan ni nama satu negeri dan orang yang duduk di negeri Arakan tu adalah nama dia Rohingya. Jadi cuma Melayu tempat kita ni orang duduk banyak lain pada Taning tu. Ada juga di Malaysia, ada Singapura, ada Indonesia. Tapi kalau Rohingya tu tak ada lain. Orang duduk di Arakan ya, nama satu tempat. Sebab tu kita nak kata orang Rohingya pun tak apa, nak kata orang Arakan pun tak apa. Cuma Arakan tu nama satu tempat, satu negeri yang berdaulah. Dan Rohingya tu nama satu bangsa dia. Kita jangan peling. Lepas tu Arakan ni bila Islam masuk di kawasan Arakan ni bila? Masuk pada tahun 172 Hijrah di masa pemerintahan Harunur Rashid. Pada masa zaman Khalifah Abbasiyah nu lagi. Nah, lepas pada Nabi hijrah 172 tahun. Kira 172 tahun. Maknanya Islam masuk di kawasan ini 1200 tahun dah lebih kurang. 1200 tahun dah. Dan di sana mereka telah pun mendiri satu daulah yang merdeka. Ada raja puluh-puluh orang, 30-40 orang. Duduk mereka di Arakan. Raja tu raja Islam. Nah, duit dia lah ni masih ada lagi duit dia duduk tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Nah, ayat kata dia ni mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia dah lama dah, beribu tahun. Masjid sampai ke hari ni pun masih ada lagi masjid yang berumur 700-800 tahun. Ada lagi dah lah ni. Walaupun sebahagiannya dibakar oleh kerajaan Burma. Tempat kita ni habis tinggi 300 tahun ya. Habis tinggi. Pak dia 800 tahun masjid. Tapi tak ada arah dalam masa serengkah Ustaz Nur Ayak ni, dalam masa 200 tahun dulu setelah daripada Inggeris mari duduk mari duduk jajah Burma. Termasuk dia jajah juga Arakan. Lepas tu dia ambil orang-orang Arakan tu, mai buat jadi tahan askar untuk nak perang dengan Burma. Jadi daripada situlah orang Burma tu dia duduk dendam, duduk berasa marah kepada orang Arakan. Dia royak kata orang Arakan ni orang yang jadi musuh dia. Lepas tu dia tipu lah. Dia tipu bentang perawatsaat dalam sejarah. Dia royak kata puak-puak Arakan ni mari dalam sekitar 200 tahun dulu ya. Mari daripada Bangladeshnya, mari dari kawasan-kawasan tu untuk nak jadi tahan rap chai leka tham songkram ร่วมกับอังกฤษเพื่อที่จะไปต่อต้านรัฐบาลของพม่า Hak ning sejarah pembohongan. Mungkin ada orang-orang Arakan pada masa dulu tu dia duduk jadi tali baruk kepada Angkrik, duduk jadi askar kepada Angkrik untuk nak menetai Burma. Tak ada masalah situ, mungkin ada. Tapi sejarah yang kita kena tanya lebih pada tu 1000 tahun belum pada tu lagu mana. Kita tak boleh nak pergi keraklah sejarah manusia satu bangsa ni hanya 200 tahun saja. Kita kena tengok lebih jauh daripada tu lagi. Tu dia. Jadi, lepas pada 200 tahun tu, lepas pada tu 100 tahun mari, Inggeris pun dia merdeka kepada Burma. Lepas pada Burma tu, dia merdeka habis, termasuk juga dengan Arakan. Jadi apabila adanya kerajaan di Burma, daripada situlah umat Islam di Rohingya tu ditindas dan dizalimi. Beratus-ratus tahun mari dah. Burma dia serai masuk, ambil bombing Arakan, dia nak bombing saja tapi dia tak say korang. Ustaz duk masa ayat dah. Dia nak bombing, dia tak say korang. Sini dia nak belakang dah. Tanah pun nak, orang pun tak apa, boleh duduk. Tapi di Arakan dia tak say. Dia nak halau habis. Pas berapa orang Arakan, orang Islam Rohingya, lebih kurang dengan support dengan umat Islam di kawasan di Thailand juga, lebih kurang 3 juta sampai 4 juta. 4 juta orang ni dia nak hamak habis. Pas nak buat lagu mana 4 juta orang nak hamak habis. Tak segi. Apabila tak segi, dia menghilangkan kerakyatan. Lagu mana hilang kerakyatan, dia yoklekan pensan cat, dia buai habis. Daripada 3 juta dulu tu duk jadi rakyat Burma,
bangun pagi esok tu tak ada jadi rakyat Burma dah. Kita nak duduk ke mana? Cuba kita bayangkan orang serong, sultan serong ni tak ada bak peracacong habis. Kita nak buat lagu mana? Nak pergi hospitalnya, nak hantar, nak ngajinya, nak buat jual beli tanahnya, nak pergi gapo luar negeri, gapo macam-macam. Tak ada bak peracacong, tak ada kad kenalan. So, situ. Segala tanah-tanah yang dimiliki oleh rakyat, kesemuanya dirampas oleh askar, oleh KJL belaka. Nah, tak boleh ambil. Kata apa dia, harta tanah apa semua tu dirampas oleh rakyat, apa dia, oleh askar saja. Tak ada. Lepas pada tu ditindah, tindah kena semuanya itu berada di bawah keadaan apa dia, undang-undang askar. Nah, nak menikah kahwin kena minta izin ke askar. Nak pera lembu kena minta izin ke askar. Bersama dengan kena bayar cukai yang banyak. Tong cai pasi lebih. Kalau lembu kambing tu, nyogi mati, nyogi mapuh, kena bayar cukai juga. Nak beli pisah sebelah, kena minta izin daripada askar. Nah, nak menanen, nak apa semua, semuanya itu kena minta izin kepada askar belaka. Mereka dibuat seperti lebih tidak ada nilai dan tidak ada harga lebih daripada sampah depan rumah kita lagi. Mereka hidup seperti mana rupuk depan rumah. Kita teringat kata nak kerak, putus rupuk tu. Kalau ralik seminggu 2 minggu, hanya naik semula, semuk semula. Supa dengan sarai sapah dalam rumah dah. Supa dengan sarai sapah. Kita ralik semula, kita ralik star, hanya mari apa dia sarai laba. Lepas tu, tuannya sapuh pula, habis pula. Lagu itulah mereka beratus-ratus tahun mari dah. Tidak ada apa dia tempat mereka nak duduk. Lari, kena duduk lari semata. Dalam 3 juta orang dah, 3 juta orang lebih. Daripada situlah demo tu hijrah mari, puluh-puluh tahun mari dah, nak cari tempat. Dan tempat yang mereka berasa kata senang untuk nak cari makan selain daripada Arab Saudi, di Kuwait, di Malaysia ni lah. Nah, di Malaysia. Tapi demo kena mari dengan kapal, kena mari dengan laut. Nah, mula-mula mari tu mari sore 2 orang, mari lelaki saja. Mari lelaki saja. Lepas pada tu orang jantan tu dia adalah pergi duduk bayar duit pada orang-orang tu, suruh ambil retina dia, bini dia, suruh ambil waris dia, mari di Malaysia juga. Tapi lama kelamaan jadi tahu duduk dalam kabuankan, apa dia panggil kabuankan nego manusia. Mari duduk kawasan Segoro, Sedau. Nah, mari duduk kawasan Setun. Nah, situ juga orang-orang kita pun termasuk di kalangan orang yang duduk menego manusia juga. Nah, siapakah hari ini? Nah, seperti mana berita yang kita tahu. Menego manusia ni banyak. Nah, menego banyak jenis. Ada menego tu, hak pasal jenis nak kepada anggota selalu dah. Nak tai, nak gapo semua selalu dah. Nah, sang jadi belah selalu dah. Belah perut. Itu satu cara. Ada cara yang lain, menego nak kepada tenaga buruh. Kamakon. Nah, ambil orang Rohingya ni buat jadi kamakon. Juga ada. Itulah. Sebab itulah kita telah pun bersepakat kata pada tahun ini insya-Allah kita akan buat apa dia upacara secara besar-besaran untuk kita nak membantu saudara kita di Rohingya. Kalaulah ibu bapa tengok gambar-gambar yang ada dalam TV, dalam YouTube apa semua tu, Allah, kita kena terima kasih lah. Kita duduk serung, kita duduk nara tani jalan, kita kena terima kasih. Dan mereka itu mari di sini, mereka akan anggap kata di sini adalah syurga Allah SWT. Susah sungguh. Nah, susah sungguh. Lepas tu, apa dia, sekadar susah tak apa lagi. Tapi mereka dibohong. Kerajaan Burma tu duduk bohong pula dah. Nah, rakyat kata demo ni mengaruk. Demo ni duk rogo perempuan Burma. Sabit tu demo kena halau ni. Bohong belaka. Nah, puak-puak kita dalam apa dia duk baca berita-berita daripada CIA pula dah. Nah, daripada nang sirpim hak Thai apa semua tu, kita duduk ambil kelimah-kelimah hak Tok Cha di Burma tu. Hak duduk benci kepada orang Rohingya tu, mari duduk sebar dalam negeri CIA ni pula. Royak kata orang Rohingya ni malah orang Rohingya ni pandai beranak. Orang Rohingya ni suka rogol orang perempuan Burma.
Kalaulah ada sungguh orang jahat, kalaulah ada sungguh orang duduk rogo perempuan, ambil orang hak jahat tu masuk go. Ambil orang jahat tu denda, nak bunuh pun tak ada masalah kalau kena dengan undang-undang. Berapa orang, berapa ribu, berapa puluh ribu. Tapi bukanlah berarti kata ambil alasan kata pergi duduk buat jahat dengan orang perempuan, siapa kau dia satu bangsa kena pergi duduk hapuh habis. Kena pergi duduk bakar habis rumah-rumah dia. Satu negeri kena orang panggil pergi duduk bakar rumah-rumah dia. Seperti mana yang kita tahu dalam berita. Ini adalah satu pembohongan dalam sejarah itu sendiri. Dan orang hak duduk, orang panggil duduk bara api untuk nak hambat orang-orang Rohingya tu, kalau di Burma ni tak ada arah sungguh. Ustaz kena wajak kata, orang hak duduk lek belakang putih yu banglang sang kuam keliat chang kepada orang Rohingya di Burma ni, puak-puak tok cha dia juga. Hak ni hak teruk dalam agama lah. Kita tak ada orang kata semua tok cha, semua agama Buddha tu huduh. Tapi di Burma memang agama Buddha lah yang orang panggil mencetus perasaan kemarahan. Nah, untuk nak rakyat Burma semua tu pakat benci kepada Rohingya. Jadi daripada sini kita berasa terpanggil lah. Nah, berasa terpanggil kata kita duduk jiran dah. Nah, kita duduk jiran, tidak ada lain daripada kita yang kita boleh bantu kecuali satunya kita kena berdoa dan yang keduanya sedekah. Kita kena sedekah banyak. Insya-Allah kita akan buat program untuk kita nak banyakkan sedekah. As-sadaqah tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah boleh memadamkan perasaan marah Allah Subhanahu Wa Taala. Hei ahli-ahli serong semua, hei muslimin muslimat semua, siapa-siapa tahu kata dia tu dimarah oleh Allah, padamlah kemarahan Allah dengan banyak sedekah. As-sadaqah tudfi'u ghadabar rahman kama yudfi'ul ma'un nar. Apa dia sedekah boleh memadamkan kemarahan Allah seperti mana air boleh memadamkan api. Tengok sedekah ni dah, bukan biasa sekok, 2 kok, 3 kok, tapi dengan sekok 2 kok ni insya-Allah kita boleh ditutup pintu neraka Allah SWT. Ni sedekah. Tak ada siapa lagi pun papa ke dana, tak ada siapa lagi duduk hidup melarat, tak ada siapa lagi hidup sesak, tak ada siapa lagi hidup di belakang hari itu kerana susah dengan sebab dia tu banyak sedekah. Ustaz tak rasa dengar lagi. Tapi kalau susah dia duk kena jual tanah situ, jual tanah sini, kih dia joli, tu ada. Kalau duk jual tanah situ, jual tanah sini kerana kih anak, tu ada. Tapi kalau kih dia tu banyak sedekah, tak biasa dengar lagi lah. Orang tu hidup susah dengan sebab sedekah. Sebab apa? Sedekah ini adalah satu penambahan rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala jamin sendiri. Mereka sendiri tu berdoa kepada kita semua. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang suka sedekah itu gati atik. Dia banyak mana gati banyak tu. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Dan berilah apa dia harta-harta hak orang duk kupik bank kedekuk tu, benasa apa dia harta-harta dia. Doa ni doa anak pagi. Mereka duduk doa belaka dan diamin oleh semua mereka. Pak kita nak hak ana. Kita nak hak ana. Dan sedekah ni supaya hak pemoyak sat ni lah. Kita bukan kata nak sedekah nak ambil tubik habis hak duit duduk di bank tu. Nah, bukan siapa kau kena jual tanah. Jual tanah itu tak ada. Ambil harian tu sekadar 20 kok, 30 kok. Kita nak tangpau hak bulan ni nya insya-Allah. Kalaulah tiap-tiap orang boleh kerak taruh selalu dah esok lusa. Nah, mula puasa tu 50 kok sehari untuk sore. 50 kok sehari tu apa dia kita potong duit kita tak makan nasi tengah hari itulah 50 kok. Sebulan 1,500 kok. Sebulan 1,500 kok. Kalau ada orang bantu sedekah duit 1,500 kok sore, 1,000 orang kita boleh 1,500,000 insya-Allah.
dan 1.500.000 ni insya-Allah kita akan beri kepada orang Rohingya 1.500 kok satu keluarga. Nah, Bomofin rakyat kata 1.500 kok ni boleh belanja kepada orang Rohingya yang ada anak, ada isteri, ada anak 4-5 orang, boleh belanja selama sebulan. 1.500 kok boleh belanja sebulan insya-Allah. Pok-pok kita, pok serung kalau belanja 1.500 kok tak sesak insya-Allah. Tak sesak dan kita boleh makan. Baju raya boleh kita beri lagi. Nah, boleh beri lagi, kita boleh beli lagi. Cuma kita boleh, kita orang panggil kita pergi cermat. Kita pergi cermat hari raya kita tu ya. Hari raya kita tu kita cermat sikit. Barang-barang hak kita tahu dalam tong sampah, duk ngenak, duk basi, duk makan tak habis tu, kita beri sedikit kan benda-benda lagu tu. Lepas tu kita pergi ambil, taruh, buat jadi masuk dalam bank Allah Subhanahu Wa Taala 50 kok sehari dah. InsyaAllah kita boleh janji. Nah, semua, nah, tiap-tiap orang masuk sebulan, masuk bulan puasa, esok lusa, beri selalu dah. Kalau siapa nak beri 1.500 pun beri selalu dah. Nah, beri kepada masjid kerana insyaAllah satu dalam minggu yang kedua, yang ketiga tu kita akan kutip insyaAllah. Nah, kita boleh lagu tu. Nah, kita cita-cita niat dulu. Nah, boleh niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hak tu kewajipan kita hak di Rohingya. Tak masuk di pada Arab lagi, mungkin masa malam ni tak ada. Nah, tapi insya-Allah lah kita ambil masa lain lagi, terutamanya di Mesir. Hari ni tu hari keputusan apa dia hukum gantung kepada seorang presiden yang bernama Dr. Muhammad Mursi. Nah, nasallallahu salamah. Nah, Allahumma anqidhhum, Allahumma apa dia, Allahumma ahlikiz zalimin bil zalimin. Nah, zalim sungguh di apa dia di Mesir ni. Nah, setahun dah dia duduk meretah ni, beribu-ribu orang dah dia duduk bunuh. Nah, mati orang rakyat-rakyat. Dia backhand dengan rakyat. Dengan musuh sungguh dia tak backhand. Duk tepi pintu dia musuh, dia tak backhand. Kerajaan Mesir ni dia pergi duduk tangkap, pergi duduk buat nyeksa orang, hak duduk semaya, baca Quran, hafal Quran ni. Dr. Mursi ni seorang pemimpin Islam yang pertama yang hafal Quran. Tapi lah ni duduk alago. Hari ni tu dia dihukum gantung dan dihukum orang panggil duduk dalam penjara seumur hidup. Nah, apa dia, kita berdoa dah, banyak berdoa insya-Allah kepada Allah SWT supaya Allah membantu orang-orang yang kena zalim ini. Nah, apa dia sama ada di Mesir, di Yamen, nah, di Suria, masya-Allah duduk hebat lagi lah ni. Nah, di Suria, di Iraq pun orang Islam duk kena bunuh. Nah, macam-macam musuh-musuh Islam lah ni. Nah, musuh hak pasal royak Yahudi dengan Nasrani, hak tu musuh daripada awal-awal lagi. Musuh hak dalam Islam lah ni, hak duk bunuh Islam, mari dengan rupa Islam, hak ni hak takut. Duk royak kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan janguk, dengan serban, dengan gapo semua, tapi mereka ini adalah dendam kepada orang Islam. Duk bunuh umat Islam tiap-tiap hari lah ni. Hak ni hak kita takut. Nah, Irannya, mari pada Syiahnya, Allah tak ada arah sungguh. Lah ni kalau kita boleh dengar berita, kita tak ada biasa bermusuh dengan Iran. Orang Islam tak biasa musuh dengan Syiah. Tapi Syiah tu dia tak terima ahli sunnah, tak ada arah. Syiah dia duduk berimeh dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia duduk berimeh kepada Siti Fatimah. Dia duduk berimeh kepada Hasan dan Husain. Orang ahli sunnah wal jamaah saya kepada Ali lebih daripada siapa-siapa lagi. Saya kepada Fatimah, saya kepada Hasan dan Husain. Ahli sunnah wal jamaah menganggap kata Hasan dan Husain adalah ketua kepada pemuda Islam di dalam syurga. Tak gitu kan? Sayyidah Ahlil Jannah, Syababi Ahlil Jannah. Pemimpin kepada ketua apa dia remaja di dalam syurga. Ini orang ahli sunnah wal jamaah. Tak ada biasa mengkufur Hasan Husain pun. Tak ada biasa mengkufur Fatimah. Tak ada biasa mengkufur Ali. Anak-anak sendiri, anak-anak orang ahli sunnah wal jamaah, ada letak Sayyidina, ada letak Ali, ada letak Fatimah, ada letak Hasan dan Husain. Kita tidak pernah bermasalah dengan Syiah. Tetapi yang masalahnya, Syiah yang bermasalah dengan ahli sunnah wal jamaah. Syiah duduk celah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Syiah duduk celah Umar. Syiah duduk celah Aisyah.
Dia duduk kata Aisyah ni duduk berzina. Nah, lepas pada Nabi mati, tekah Nabi duduk hidup lagi dah. Aisyah duduk berzina ni. Ni kita boleh dengar mereka yang duduk laknat Siti Aisyah dengan mulut-mulut mereka sendiri. Melalui YouTube, melalui filem-filem. Kita boleh dengar sendiri. Bagaimana mereka duduk laknat kepada Abu Bakar. Bagaimana mereka duduk laknat kepada Umar. Nah, bagaimana mereka duduk laknat kepada Muawiyah dan sahabat-sahabat lain. Bahkan dengan terang-terangan mereka telah mengkufur sahabat. Mengkufur semua sahabat. Beratus-ratus ribu orang yang mengkufur habis. Kecuali beberapa orang saja yang boleh bila dengan anak-anak jari. Ini masalah. Kita tidak pernah mengkufur Ali. Tak pernah mengkufur Hasan Hussein. Tak pernah mengkufurkan imam 12. Mari Al-Kazimnya macam-macam. Nah, tak ada Zainal Abidin. Semua tu tak biasa kufur belaka. Tapi yang masalahnya ialah Syiah tak terima kita. Tak terima Ahli Sunnah wal Jamaah. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita tahu orang yang duduk lek belakang untuk nak menghancur dan memusnah dan nak menjahanamkan umat-umat Islam. Tapi kita yakin bahawa dengan sebab kita ada ilmu, nah ajarlah anak-anak kita, nah tiap-tiap hari rajin semaya, rajin berselawat kepada Nabi SAW, dan kita kena kaji hayatus sahabah, kehidupan kelebihan orang-orang sahabat. Nah, semua puak sahabat ni adil belaka, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disaksi oleh Rasulullah SAW. Itu sajalah, mungkin masa telah pun lewat, dan sikit sebanyak yang kita boleh dengar mengenai Rohingya, mengenai umat-umat Islam di seluruhnya. Semoga kita boleh terima sambut bulan Ramadan ini dengan hati yang lapang, dan kita banyak berdoa, berzikir, beristighfar, bertaubat dan membaca Al-Quran untuk nak menambahkan iman kita, keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.